Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Baik, hari ini untuk subjek RBT kita akan masuk pada satu tajuk yang baru. Minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar tentang berkenaan ekonomi rumah tangga, betul, jahitan, berkenaan dengan jahitan. Untuk hari ini cikgu nak masuk satu topik yang baru yang agak menarik juga. Kalau dalam konteks awak boleh buka rujuk muka 20. Unit yang baru, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Baik, tengok dalam konteks ni kita rujuk sama-sama. Dia nak cerita pasal apa? Alia melihat ayahnya sedang memasang satu alat di halaman rumah mereka. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan bernyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Wah, bagusnya. Bagaimanakah lampu solar boleh bernyala, ayah? Lampu ini menggunakan panel solar. Panel tersebut menyerap cahaya matahari yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dan disimpan dalam bateri. Setelah itu lampu ini akan bernyala di tempat yang gelap. Baik, dalam muka surat 20 ni dia nak ceritakan tentang sebuah tenaga. Tenaga yang dapat daripada mana? Tenaga yang dapat daripada matahari, daripada cahaya matahari. Di mana ayah dia ni dia pasang lampu tanpa menggunakan bekalan elektrik daripada rumah tu. Jadi dia gunakan bekalan tenaga apa? Dia gunakan bekalan tenaga cahaya matahari. Rupa-rupanya cahaya matahari ni pun boleh ditukar tenaga dia, tenaga cahaya tu boleh tukar kepada tenaga elektrik. Dengan syarat menggunakan dia punya panel tu, panel solar tu. Panel solar tu tugas dia nak menukar cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Barulah lampu boleh menyala. Seterusnya, tengok yang tadi siang dia baru pasang, jadi siang tak nampak lah kan. Siang waktu panel solar tu dia menyerap cahaya matahari, tenaga cahaya matahari, jadi malam baru dia gunakan semula tenaga tersebut. Wah, lampu solar bernyala, ayah, bolehkah kita menghidupkan kipas menggunakan cahaya matahari? Boleh, tetapi mesti menggunakan panel solar untuk menyerap cahaya matahari. Pun sama juga, bukan setakat lampu, kipas dan macam-macam barang elektrik boleh dihidupkan dengan menggunakan tenaga cahaya matahari. Dengan syarat kena ada dia punya panel tu, panel solar. Kan sekarang kat kedai pun dah banyak dah jual. Rumah-rumah yang nak jimat elektrik, kalau awak perasan rumah-rumah dia ada dekat bumbung rumah tu, atas rumah ada satu panel besar, macam berkilat-kilat tu, panel besar. Panel tu ialah panel solar. Panel solar untuk tukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Jadi jimat bil elektrik kat situ. Okey, muka surat seterusnya. Jadi cerita dia sekarang ialah tenaga elektrik ni boleh diperoleh daripada pelbagai sumber. Bukan setakat daripada rumah kita tu, petik suis keluar, bukan setakat daripada situ. Daripada macam-macam sumber. Jadi sumber tenaga elektrik ni diperoleh daripada tenaga mana? Tenaga yang boleh diperbaharui semula. Ada macam-macam jenis tenaga yang boleh diperbaharui semula dan ditukar kepada menjadi tenaga elektrik. Okey, yang pertama kita tengok tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber tenaga boleh baru adalah seperti yang berikut. Yang pertama tadi ialah matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Jadi cahaya matahari ini sumber tenaga yang paling utama lah. Dia kata sumber tenaga yang paling utama. Dengan menggunakan panel solar tadi, dia akan tukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Boleh gunakan cahaya matahari. Yang kedua, tenaga geoterma. Apa dia geoterma ni? Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap ataupun steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Tenaga haba yang diperoleh daripada bawah tanah. Awak tahu tak, dekat dalam kita punya bumi ni, kalau awak belajar sains, atas ialah lapisan kerak bumi, kemudian
bawah tanah lagi kita ada satu sumber tenaga yang sangat kuat. Sumber tenaga tu pada lapisan mantel bumi tu ada satu tenaga, tenaga yang sangat kuat. Dalam lapisan mantel tak boleh nak tembus, tapi daripada lapisan mantel tu dia akan hasilkan tenaga sampai ke lapisan kita, dan seterusnya dapat menghasilkan satu tenaga yang boleh sentiasa dibarui, geotermal ni. Daripada perut bumi. Bumi kan sfera, dalam betul tu ada satu lapisan dipanggil mantel. Mantel itulah menghasilkan satu tenaga yang kuat, tenaga haba yang kuat. Jadi daripada tenaga haba yang kuat tu boleh diproses, boleh dijanakan menjadi tenaga elektrik. Dihasilkan wap ataupun steam. Kan awak biasa pergi kolam air panas, kan banyak lagi tempat yang ada air panas. Itu semua hasil daripada tenaga haba yang ada dalam perut bumi kita ni. Jadi tenaga haba itulah yang ditukarkan kepada wap ataupun steam yang akan menggerakkan turbin. Turbin ni fungsi dia nak tukarkan tenaga tadi kepada tenaga elektrik, nak janakan tenaga elektrik. Seterusnya sumber air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Yang ni paling banyak lah paling banyak yang digunakan di negara kita melalui tenaga air, air sungai kan. Kalau biasa dengar empangan, kebanyakan di bahagian empangan itulah ditempatkan stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa hidroelektrik. Kalau dekat dalam Malaysia ada banyak berpuluh stesen jana kuasa hidroelektrik. Jadi kebanyakan sumber tenaga elektrik daripada yang kita gunakan ini berasal daripada air. Dia buat satu empangan, supaya air itu mengalir deras. Bila air mengalir deras, dia akan menjanakan satu tenaga yang baru. Masuk kepada stesen jana kuasa hidroelektrik, tukarkan tenaga itu menjadi tenaga yang baru, tenaga elektrik. Sekarang dah berapa? Dah 3 jenis sumber yang boleh diperbaharui lah, tenaga yang boleh dibaharui. Jadi yang seterusnya, yang keempat ialah angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Yang ni kalau biasa tengok dekat dalam televisyen, ada negara-negara yang menggunakan satu kincir angin, kincir angin kan, yang macam kipas besar. Jadi apa fungsi kincir angin tu? Kincir angin tu fungsi dia nak memusingkan, apabila angin bertiup, jadi kincir angin tu akan berpusing. Semakin laju berpusing, semakin dia menghasilkan banyak tenaga. Tenaga tu akan ditukar juga menjadi sebuah tenaga yang baru, iaitu tenaga elektrik. Cuma dekat Malaysia ni mungkin kurang lah menggunakan kincir angin, sebab kita tiupan angin di Malaysia tidak sekuat tiupan angin di negara-negara luar. Angin dekat negara kita kan bermusim kan. Kita ada musim angin monsun, tunggu tiupan angin monsun baru kita dapat satu rasa angin yang kuat. Tapi sebenarnya secara keseluruhannya angin dekat negara kita ni dianggap angin lemah lagi sebenarnya. Angin lemah lagi. Jadi sebab tu kurangnya penggunaan penggunaan kincir angin tadi untuk menjana elektrik. Kita banyak gunakan daripada sumber air, stesen jana kuasa hidroelektrik. Baik, seterusnya tenaga biojisim. Biojisim merupakan bahan daripada rebutan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biojisim ini. Biojisim ni awak biasa dengar tak? Biojisim ni bangkai haiwan, najis haiwan, sampah sarap, apa lagi, tumbuh-tumbuhan yang mati, tapi proses yang telah mengalami proses perebutan dekat dalam tanah. Jadi tindak balas antara bakteria dengan bahan-bahan tadi tersebut menghasilkan satu tenaga yang baru.
tindak balas bakteria sampai benda-benda tadi dia mereput, menghasilkan satu tenaga baru. Dia dipanggil gas metana, biasa dengar tak? Gas metana. Jadi sumber-sumber gas metana ni tadi, ini yang dipanggil biogesim. Ditukarkan kepada satu tenaga yang baru, tenaga elektrik. Baik, itu tenaga biogesim. Dan juga yang terakhir, yang keenam, tenaga ombak. Ombak pun boleh dijadikan sebagai sumber untuk tenaga elektrik. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Ombak ni nak dapat daripada mana? Daripada sungai, daripada parit? Mestilah daripada laut. Kalau nak ikutkan, negara kita ni sesuai menggunakan tenaga ombak sebab kita punya pesisiran pantai kita boleh dikatakan besar dan panjang jugalah, dikelilingi oleh laut. Jadi banyak pesisir pantai kita, banyak pesisir pantai kita yang boleh digunakan. Ada satu universiti dah buat kajian dah benda ni, Universiti Malaysia Terengganu, UMT, Universiti Malaysia Terengganu lah kan, dah buat kajian tentang tenaga ombak ni tadi. Boleh dekat Malaysia ni boleh diperbanyakkan dah stesen jana kuasa ombak untuk diubah kepada tenaga yang baru, iaitu tenaga elektrik. Baik, jadi semua sekali tenaga baru, tenaga yang boleh baru, yang boleh dijana kuasakan menjadi tenaga elektrik, kita ada 6 kat sini tadi. Kita ulang balik. Yang pertama matahari, yang kedua geoterma tadi, tenaga bawah tanah tadi, air, angin, biogesim dan juga ombak. Itu sahaja, ada 6, tak banyak pun. Jadi tugasan awak hari ni, cikgu tak ada bagi lembaran kerja, tapi cikgu nak awak buat satu nota yang baru berkenaan dengan tenaga baru ni tadi. Ini awak buat dalam bentuk macam ni lah. Boleh nampak tak? Cikgu cuba besarkan. Okey, buat dalam bentuk peta apa ni? Peta buih. Buat dalam bentuk peta buih macam ni. Peta buih. Ialah peta buih. Tenaga boleh baru. Kemudian awak jangan, yang pertama matahari tadi, jadi awak jelaskan sikit. Jangan salin bulat-bulat daripada buku teks, panjang kan? Salin, ringkaskan. Ni cikgu dah bagi contoh ringkasan dia ni. Tenaga ini boleh ditukar matahari, tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Kemudian yang kedua geoterma. Geoterma, buat ringkaskanlah. Buat sikit dia punya penyataan dia. Kemudian air, buat sikit penyataan dia, ringkasan dia. Angin, ringkasan dia. Biogesim, ringkasan dia. Dan ombak, ringkasan dia. Itu sahaja pesan awak. Jadi minggu depan kita dah bersemuka, lebih mudah cikgu kita nak belajar lah. Baik, itu sahaja untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.